Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel Kebun Kampung. Dan hari ini kita ada masa untuk membuat sikit review untuk menjawab beberapa soalan kawan-kawan yang telah pun komen di channel Kebun Kampung dan juga di Facebook berkenaan dengan pokok limau kasturi. Okey. So sebelum tu kita akan ubah dulu pokok ni ke mungkin dekat semen kat tadi sebab mesti macam semok sikit. Okey, sebelum kita mula untuk menjawab soalan, saya akan buat review sikit buah-buah yang ada pada pokok yang saya ada ni. Okey. So ni buah-buah dia. Ini pun antara buah-buah dia juga. Masih banyak lagi walaupun kita ambil dah banyak dah, tapi pokok ni masih menghasilkan buah yang sangat banyak lagi. Okey. Cuma di bahagian atas ni dia agak berkurangan sebab belah atas ni sebenarnya yang kita ambil lah sebab dia mudah kan. Sebab parah dengan badan kita, so kita tak payah tunduk, so kita just ambil je. Yang banyak ni bahagian bawah ni. Kalau kau boleh tengok buah ni masih banyak lagi buah dia. Okey. Tu satu tangkai ni dia ada 2, 4, 6, 8 biji. Tu belum termasuk yang kita dah ambil. Okey. Ni pun dah start kuning-kuning dah ni. Ni buah yang lama ni sebenarnya. Okey. Okey, so untuk soalan yang pertama. Okey, kita akan mula menjawab soalan. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, yang pertama, banyaknya buah. Pokok saya pun banyak juga. Tapi luruh, ada tak cara nak elak buah luruh masa putih lagi? Okey, seterusnya, daripada Kak Zainab, pokok limau kasturi saya berbuah lebat tapi tak nak lekat buah. Frust betul. Nak buat apa ya bagi buah lekat dan lebat buahnya? Okey, next, daripada Kak Rahmah Hamid. Salam, saya nak tanya, pokok limau saya daun dan buahnya lebat tapi hasil gugur. Saya beli di nursery. Apa masalahnya dengan dan macam mana nak mengatasi buah daripada bergugur? Okey, seterusnya, bagaimana mengatasi buah dan bunga yang gugur? Sebab tu memberi pokok limau kasturi buah kecil banyak. Begitu juga bunga, tetapi selang beberapa hari buah dan bunganya gugur. Untuk yang seterusnya daripada Peace Noah, minta nasihat ataupun pendapat kenapa pokok saya hanya buah yang menjadi sebiji saja, bunga lain semua kering dan gugur. Untuk pokok buah limau kasturi ni, salah satunya kenapa bunga dan buahnya gugur, salah satunya adalah media dia. Media dia ataupun bekas dia ataupun polybag dia ni kecil. So unsur dalam tanah ni dia sangat kurang lah untuk makanan dan juga untuk menahan buah-buah ni daripada terus kekal pada pokok. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok pada pokok ni ada dahan-dahan dia yang tak ada bunga langsung. Okey, contohnya saya tunjuk macam ni. Ni tak ada bunga dan tak ada buah langsung. Okey, batang yang macam ni kita kena buang. Okey, supaya apa? Supaya dia dapat menjimatkan makanan daripada pokok ni untuk menghasilkan buah. Okey, sebab selagi kita tak buang dahan ni, makanan akan terus pergi kepada batang dan daun ni dan dia hanya sia-sia saja sebab dia hanya membelah daun ni daripada dia akan menghalang pokok ni untuk menghasilkan buah
yang banyak dan menyebabkan bunga dan buah tu gugur. Okey, seterusnya untuk yang ketiga, kita sebenarnya ada baja-baja yang bukan basic yang kita gunakan. Kalau macam basic ni kita sebenarnya gunakan macam MPK 15 15 15 ataupun 16 16 16 ataupun baja MPK cecair yang jenis 10, 16 dan 20. Kalau macam kalau kawan-kawan yang belum tahu ni, baja MPK ni sebenarnya baja N tu dia untuk daun, P tu untuk batang dan juga bunga dan juga akar, dan untuk K baja dia adalah untuk pembesaran buah. Okay, ramai yang kita salah faham bila nak cari baja untuk berbunga ataupun berbuah lebat, kita kena cari baja yang K tinggi. Sebenarnya salah. Untuk memberikan pokok tu berbunga yang banyak, kita kenalah mencari unsur P yang tinggi. Selepas pokok tu mengeluarkan bunga yang banyak dan kita akan nak mengekalkan dia untuk menjadi buah, baru kita akan gunakan baja K yang tinggi. So kawan-kawan ataupun saya sendiri pun dulu macam tu. So bila kita tengok dekat Shopee ke dekat mana-mana kedai yang toke-toke kedai tu promote, kita okey ambil baja ni. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya function MPK tu apa. Okey, saya terangkan sekali lagi. Untuk kita menghasilkan, contohlah pokok kita ni tak ada bunga lagi. Okey, pokok lima kasut ni kita tak ada bunga lagi, kosong, hanya daun semata-mata. Okey, daun semata-mata. Kita nak bagi dia berbunga. Okey, so bila kita nak bagi dia berbunga, kita kena cari MPK dia P yang tinggi. Bila P yang tinggi, dia akan menghasilkan bunga dan dia akan mengeluarkan bunga yang banyak lah kalau untuk P ni. Okey, so selepas pokok tu mengeluarkan bunga yang kecil-kecil macam yang kawan-kawan kita tanya ni, bunga dia contoh kecil-kecil, dia dah mengeluarkan buah yang kecil. Okey, ni ada satu. Kalau kawan-kawan dapat tengok, okey, contohlah kan, pokok kita dah mengeluarkan buah yang macam ni. Okey, bila dia dah mengeluarkan buah yang macam ni, so kita nak kekalkan dia pada pokok ni dan juga untuk membesarkan buah dia ni, baru kita cari baja K pula yang tinggi. Okey, so baja K ni macam saya cakap tadi, dia akan menghasilkan dia akan membuatkan buah tu besar. So bila pokok ni dah ada buah, dia akan memegang buah tu supaya pokok ni akan memberikan makan kepada buah tu dan buah tu akan kekal pada pokok. So pada saya sekarang ni, itulah pemajaan ni sebenarnya kita memerlukan ilmu juga. Sebab kalau kita hanya contohnya, okey, kita boleh 15-15 sampai ke sudah boleh, tapi dia tak 100% memberikan apa yang kita nak tu pada pokok tu tercapai. Maksud saya sekarang ni, okey, contohnya untuk pemajaan untuk pemajaan, macam saya cakap tadi, pokok kosong, pokok ni kosong, kita nak bagi dia bunga. Okey, kita cari P yang tinggi. Okey, bila pokok tu dah ada buah yang kecil macam ni, okey, kita cari K pula yang tinggi. Okey, contohnya yang saya ada kat sini. Okey, masa kita baru beli pokok, contoh kita baru beli pokok, kita akan gunakan baja ni, baja MPK 16 16 16 yang warna biru ni untuk memberi makanan dan kekuatan pada pokok tu untuk membesar. Itulah yang orang kata dia baja paksa gemuk lah apalah. Sebenarnya bukan dia paksa gemuk, tapi dia memberi makanan yang cukup kepada pokok. Tak kisahlah pokok limau ke pokok cabai ke apa sekalipun. Okey, so bila dia dah cukup tempoh dia dah mula membesar, dia sampai tahap dia untuk keluarkan bunga. So walaupun kita pakai baja ni dulu sampai beberapa peringkat, pokok ni secara automatik dia akan mengeluarkan bunga. Okey, so masa berbunga dia pokok ni, maksud kata pokok ni dah ready untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan buah. Okey, time tu lah kita akan cari baja P yang tinggi. Okey, baja P yang tinggi adalah baja yang dipanggil MKP. MKP, okey.
kawan-kawan boleh semak di Shopee ataupun di kedai pertanian. Okey, kenapa kita kena pilih MKP untuk proses pembungaan? Okey, sebabnya di projek MKP ni dia NPK dia N0 P52 dan K34. Okey, so bermaksud sekarang ni untuk N, untuk daun dia dah stop sebab pokok ni dah ready untuk menghasilkan bunga. Okey, so maksudnya pokok ni daun dia dah cukup. Okey, so bila daun dia cukup, untuk kita nak merangsang bunga dia untuk keluar lagi, kita boleh menggunakan baja MKP ni. Okey, MKP ni macam saya cakap tadi, P dia 52. So 52 ni sangat tinggi untuk pada pokok tu. Okey, kemudian untuk K hanya 34, tapi tak apa. K pokok juga masih perlukan dia walaupun masih tak ada buah lagi, tetapi K tu dah menyimpan unsur K kepada pokok tu untuk memegang buah tu, untuk buah dia tidak akan gugur. Okey, mungkin kalau macam contohlah dekat sekarang ni kita ada di 2, 3, 4, 5, 6. Okey, mungkin sebelum ada 6 ni dia akan ada mungkin dalam 10 putik bunga ataupun 12 putik bunga. Okey, yang 6 tu memang dia akan jatuh. Itu perkara biasa. Tapi kalau 10 ada dekat sini bunga, tapi 10 jatuh ataupun 10 biji 10 bunga yang ataupun buah yang kecil tu gugur, maksudnya pokok ni ada masalah. So pada saya, kalau kawan-kawan menggunakan MKP ni, insya-Allah saya berani jamin daripada 10 tu pokok tu akan hasilkan 6 ataupun 7 biji buah daripada 10 kuntum bunga dia tu. Okey, so itu yang basic dia secara ringkas saya bagi kepada kawan-kawan, iaitu bajet MKP. Okey, untuk penggunaan bajet MKP ni, saya tak kata pokok ni boleh terus menghasilkan buah. Dia masih perlukan lagi unsur lain, iaitu unsur kalsium. So untuk unsur kalsium ni, dia menjaga sel batang dan juga buah ni serta bunga untuk terus melekat pada pokok. Sebab tu kalau kita hanya gunakan bajet MPK saja, MPK yang biasa tu, dia tidak 100% dia membantu pokok tu untuk menghasilkan bunga dan buah yang banyak. Okay. So kalsium ni yang ada pada saya sekarang ni ada dua, satu yang cecair dan satu lagi yang saya selalu guna pakai lah, iaitu ini kalsinit ataupun kalsium nitrat. Kalsium nitrat ni dia berfungsi untuk menjaga buah daripada gugur. Okey, so bila kita dah gunakan MKP minggu ni hari Khamis, contoh hari Khamis kita gunakan MKP, dan hari Khamis minggu depan kita akan buang dengan kalsium pula. Okey, untuk penggunaan MKP kita boleh menggunakan dia dengan cara semburan ataupun cara siraman. Okey, untuk kalsium pun, kalsinit ataupun kalsium nitrat ni juga kita boleh menggunakan dua cara, iaitu siraman dan juga semburan. Okey, untuk bancuhan dia, kalau kawan-kawan pernah tengok video saya, kawan-kawan mesti tahu bancuhan dia berapa camca, berapa liter, macam juga dengan MKP. Dan saya akan selitkan kat sini di bawah description saya nanti, atau di bawah tajuk dia tu kan ada macam ada ruang, dekat situ saya akan sharekan link untuk berkenaan dengan pokok limau kasturi ni, supaya kawan-kawan dapat sedikit lagi cara-cara untuk membancuh dia ataupun menggunakan dia, cara-cara menggunakan baja yang saya tunjukkan dekat bawah ni. Okey, so tapi tak apa kalau kata kawan-kawan tak jumpa, lepas ni saya akan buat bancuhan untuk dua benda ni pula untuk video seterusnya. Okey, so selepas kita menggunakan dua ni setiap minggu, seminggu sekali sudah memadai. Okey, untuk MKP dan kalsium. So bila bunga dah keluar, mungkin kita ada gunakan MKP ni dalam 2 atau 3 kali, dan dia dah banyak bunga pada pokok ni. Dan selepas pada tu kita juga menggunakan kalsium. Okey, selepas kita menggunakan kalsium, pokok ni dah mula mengeluarkan buah yang banyak.
Okey, untuk mengekalkan dia, kita boleh menggunakan baja MPK yang K dia tinggi. Okey, macam ni saya ada satu baja jenis Jayak. Dan kawan-kawan boleh gunakan apa baja saja pun. Okey, baja apa sekalipun ni kawan-kawan boleh gunakan. Janji maksudnya selepas pada pokok ni dah menghasilkan buah, tapi buah dia masih kecil, kita akan cari baja MPK yang K dia tinggi. Okey, contoh yang saya ada ni sekarang ni 10 MPK dia N10, K P16 dan K20. K tu untuk pembesaran buah dan P tu untuk memegang buah tu daripada dia luruh ataupun dia gugur. Itulah function dia sekarang ni. Okey, so bila pokok ni dah menghasilkan buah yang banyak, kita dah tak perlu lagi untuk menggunakan MKP, sebab bila kita masih lagi menggunakan MKP, dia akan mengeluarkan bunga yang banyak juga. Dia akan menghasilkan bunga lagi, dia akan keluarkan bunga dan dia akan mengganggu pula pembesaran buah yang sedia ada ni. So kita kena tahulah bila kita nak gunakan MKP, bila kita nak gunakan kalsium, bila nak gunakan MPK. Okey. Okey, so untuk tu saya harap kawan-kawan setakat tu kawan-kawan boleh faham lah. Okey, so bila pokok ni dah menghasilkan buah, contoh yang besar ni, okey, kita akan gunakan baja K yang tinggi untuk memberikan buah dia tu membesar dengan baik. Okey, so seterusnya, okey, baja yang sering saya gunakan untuk membekalkan makanan kepada pokok ni, tak kisahlah dia 5 kasturi ke, dia 5 purut ke. Baja ni paling simple sekali dan baja yang sering saya gunakan daripada dulu sampailah sekarang ni, iaitu baja AB. Okey, baja AB ni kita juga boleh menggunakan dia secara semburan dan juga siraman. Okey, pada saya untuk pokok yang saya ada sekarang ni, saya kalau kata kawan-kawan rajin, kawan-kawan boleh membuat semburan 2 hari sekali. Okey, tapi dalam masa yang sama untuk pokok 5 kasturi ni, saya juga memberikan secara siraman untuk media di akar. Okey, kalau semburan tu kita hanya bagi dekat daun saja, no? Tapi dekat daun bagus, tapi akar pun perlukan juga. So maksudnya kawan-kawan boleh membuat siraman baja AB ni seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu. Boleh mana-mana pun. Sebab baja AB ni dia mempunyai unsur yang mencukupi. So pokok-pokok ni dia menggunakan unsur-unsur hara ataupun unsur mikro pada pokok ni untuk mengekalkan buah dan membuatkan pokok tu sihat, no? So kalau kawan-kawan nak tengok, boleh share, boleh tengok dekat link dekat bawah, saya juga ada share. Okey, so untuk pembacaan saya harap kawan-kawan boleh faham lah sekarang ni, no? Kita ada MKP, kita ada kalsium, kita ada MPK cecayak, kita ada MPK biji 16 dan kita juga ada last sekali kita ada baja AB. Okey, seterusnya untuk membuatkan pokok anda lebih memberikan impact yang maksimum, macam saya cakap video-video yang awal tu, okey, dan saya cakap tadi ni kena potong. Okey, ni benda-benda ni, dahan yang kosong ni kita kena buang supaya dia akan menyematkan makanan daripada batang ni terus kepada buah. Okey, so bila pokok ni tak ada dapat jimatkan makanan, so bila pokok ni dapat jimatkan makanan yang dia hisap daripada daun-daun yang ada ni ataupun yang kita buat siraman pada tanah tu, dia akan maksimum akan pergi kepada buah. So buah tu akan membesar dengan baik dan pokok tu buah dia tak akan gugur lagi. Okey. Okey, so saya tunjuk contoh sikit Okey, ni batang dia. Okey, kita kena buang. So kalau boleh kawan-kawan kena check ni semua dahan-dahan yang tak ada function ni semua buang. Barulah pokok tu dia akan menghasilkan buah yang sangat banyak, no? Macam-macam ni pun tak ada apa ni, hanya ada semata-mata
pun buang. Kalau kawan-kawan nak tengok saya trim pokok ni sampai nampak buah saja pun ada juga dekat link kat bawah ni. Kawan-kawan boleh share, boleh tengok ataupun boleh klik dekat bawah ni nanti. Okey. So saya mengharapkan setakat ni kawan-kawan boleh faham dan semoga dapat menjawab segala soalan kepada soalan-soalan yang kawan-kawan bagi, no? Okey, seterusnya soalan dia. Salam, saya nak tanya pokok limau saya daun dan buahnya lebat tetapi asyik gugur. Saya beli di nursery, ada masalah? Apa masalahnya dan macam mana nak mengatasi buah daripada gugur? Okey, sama macam tadi, lebih kurang. Pokok limau kasturi saya, okey, soalan seterusnya. Pokok limau kasturi saya berbunga lebat tapi tak nak lekat buah. Keras betul, nak buat apa ya nak bagi buah lekat dan buahnya? Okey, no problem, ni pun selesai. Okey, seterusnya nak tanya, baja tu memang silang dekat pokok saya ingatkan racun yang semut kat pokok tu and baja dekat tanah. Okey. Okey, saya berharap agar pencerahan yang saya bagi kepada kawan-kawan dapat memberikan sikit pengajaran untuk kawan-kawan hari ini supaya di masa hadapan nanti kawan-kawan boleh menghasilkan pokok limau kasturi yang berbuah lebat. Okey, jangan lupa share dan like video saya di YouTube dan jangan lupa like dan subscribe channel Kebun Kampung dan semoga memberi manfaat. Dan jangan lupa terus mendukung saya dengan menekan butang like supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video dan konten selepas ni. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.